secara ringkasnya kita dah belajar ataupun kita dah berkongsi tentang bab makhraj huruf. Bab makhraj huruf. Sidang pendengar. Janganlah masuk YouTube ni sebab yang ramai bukan kita aja yang duduk ulang kaji. Banyak lagi pakar-pakar Quran duk tengok. Kan? Ustaz ni cara macam mana ngaji kan? Banyak pula komennya. Kan? Jadi saya pun sebenarnya belajar lagi, kita berkongsi. Apa yang ada saya sampaikan. Sebab memang kena dalam jenuh kan. Bila kita dapat satu ilmu tu kita kena berkongsi. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, kita dah berkongsi sebelum ni bab makhraj huruf. Makhraj huruf secara ringkasnya mudah kita faham. Dia terbahagi, dia ada 17 makhraj. Ada 17 makhraj. Makharijul hurufi 17. Ada 17. Jadi ulama ataupun pengarang kitab ni, Qadir Riyom, dia membahagikan kepada 5 bahagian. Bahagian yang pertama al-jawfu. Kan? Al-jawfu. Bahagian kedua al-halqu. Kan? Bahagian ketiga al-lisanu. Bahagian keempat asy-syafatani. Dan bahagian yang terakhir, bahagian yang kelima al-khayshum. Jadi 17 makhraj ni dihimpunkan dalam 5 bahagian ni. Kita ada 29 huruf kan. Kalau di sini tulis 28 tolak huruf alif kan. Jadi semua tu di dalam 5 bahagian ini secara mudahnya, secara ringkasnya. Baik, yang pertama al-jawfu ni dia adalah huruf mad. Alif waw ya. A wi a wu a i wu. A wi macam tu. A i wu, boleh juga wa, boleh. Dia huruf jawfi. Maknanya kita punya saluran kerompong ni. Jawfu. Dan yang kedua al-halqu. Al-halqu ni orang Melayu pun sebut halqum. Huruf halqum ada 6. Hamzah, ha, ain, kha, ghin, ha. Al-khin, kha'ahu. Boleh buat dalam rangkai kata. Jadi seterusnya saya ambil terus huruf syafatan, iaitu huruf bibir. Bibir kita ni ada berapa? Ada 4. Ada 4, iaitu fa, waw, mim, ba. Ada 4. Dan yang seterusnya khayshum ada 2, nun dengan mim. Selain pada huruf saya sebut tadi, dia adalah huruf lisan. Selain pada saya sebut huruf tadi, selain pada tu dia adalah huruf lisan. Sebab huruf lisan ni huruf yang paling banyak sekali tempat makhrajnya, tempat keluar hurufnya. Boleh ya? Baik. Kita masuk bab yang seterusnya. Bab yang seterusnya, bab sifat-sifat huruf. Kita boleh buka muka surat 18. Muka surat 18 dia membincangkan dan membicarakan tentang sifat-sifat huruf. Huruf ni dia ada sifat dia. Macam kita ada sifat dia. Semua benda ada sifat dia. Kan? Ada sifat orang tu panjang lah, pendek lah, sifat dia, tabiat dia. Malas, rajin. Baik, kita akan baca. Sifat menurut bahasa, keadaan. Sifat menurut bahasa, keadaan atau rupa khas. Atau rupa khas pada sesuatu benda. Orang dan lain-lain untuk dikenali. Sama ada orang ataupun lain-lain. Untuk dikenali, untuk mudah kita kenal. Seperti dia bagi contoh, hitam, putih, ungu, kan? Rajin, pandai, cerdik, kurang pandai, kan? Dan sebagainya. Menurut istilah ilmu tajwid,
Apa dia sifat-sifat ni? Sifat ni menurut istilah ilmu tajwid, cara menekan atau menyekat udara ketika bunyi huruf dilafazkan. Maknanya sifat huruf ni adalah kaedah, cara untuk kita menyekat udara dan keluar daripada makhraj. Kita belajar makhraj ni di tempat keluar, kan? Kalau sifat huruf ni kaedah, cara kita keluar huruf tu, sama ada dia tulis ni, ketika bunyi huruf dilafazkan, sama ada nyaring huruf tu, nyaring huruf tu, lembut huruf tu, kuat huruf tu, lemah dan sebagainya. Tu sifat. Sifat ni huruf, nak cerita pasal huruf tu, bila dia keluar kita sebut tu, dia kuat ke, dia lemah ke, dia nyaring ke, dia tak nyaring ke. Itu sifat huruf. Boleh tak? Dengan demikian kita dapat membezakan setengah huruf yang bersamaan pada makhraj. Maknanya ada huruf yang kita belajar, contoh dia huruf yang sama makhraj. Contoh dia huruf apa? Dal, Dha, Tha. Dia huruf lisan, hujung lidah, kan? Tiga huruf ni sama. Kalau tuan-tuan tengok balik dalam bab makhraj huruf, tiga huruf ni sama makhraj. Tapi bila masuk sifat, baru kita tahu sifat dal tak sama dengan dha. Sifat tha kadang-kadang tak sama dengan yang dua lagi sifat tu. Itulah beza dia. Makhraj mungkin sama tapi berlainan sifat. Ada juga tuan-tuan, sahabat-sahabat, yang dia sama makhraj, dia sama sifat. Kita akan baca insya-Allah. Baik. Menurut berdasarkan pada pendapat yang terpilih mazhab Ibnul Jazari, sifat-sifat huruf adalah sebanyak 17 semuanya, sama macam makhraj. Makhraj kita belajar tempat keluar huruf ada 17. Sifat huruf pun ada 17. Sebab mudah kita nak ingat. Makhraj huruf 17, sifat huruf ada 17. Baik. Semua sifat ini berdasarkan pendapat terpilih mazhab Ibnu Jazari, sifat-sifat huruf adalah sebanyak 17 semuanya. Semua sifat ini dapat dibahagikan kepada dua bahagian. Sudah cerita, dia terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama, sifat yang berlawanan. Sifat yang kedua, sifat yang tunggal. Apa dia sifat berlawanan ni? Apa dia sifat tunggal ni? Sifat yang berlawanan ni, dia ada lawan dia. Tuan-tuan jangan fikir dia macam makhraj. Makhraj ni satu huruf makhraj kat sini, lepas tu huruf lain makhraj dia kat sini. Tak. Macam sifat ni dia ada 17 sifat. Baik. Saya tulis ya. Sifat sifat huruf. Tuan-tuan mungkin tak nampak sekarang ni, tapi bila tuan-tuan baca Quran baru kita nampak. Sekarang ni tak apa. Tuan-tuan tengok dulu. Kita nak hafal pun bukan kita nak masuk exam, betul? Jadi tuan-tuan tengok dulu. Okey, ada 17. Kita dah belajar makhraj huruf, kat mana lisan, syafatain, semua tu kan. Kita ingat yang tu sudah. Jadi untuk sifat huruf pun ada 17. Dia bahagi dua. Yang pertama sifat yang berlawanan. Berlawanan. Yang kedua tunggal. Kalau saya tulis silap, tuan-tuan beritahu sebab lah ni jawi baru. Jawi baru ni jawi lama. Jawi lama ni macam Tok Khatib baca khutbah lah kan. Dia eja manusia di atas muka bumi dia eja macam ni. Kalau orang baru baca di atas muka bom. Hati-hati. Kadang-kadang silap kan. Ini salah. Dia tadi dia kata
Sifat huruf ada 17 juga. Sama macam makhraj 17. Ada 17. Jadi yang berlawanan dan yang tunggal. Yang tunggal ni dia tak ada lawan. Maknanya yang berlawanan, yang tunggal tidak ada berlawan. Yang berlawanan ni dia ada 5 sifat. 5 sifat. Kita boleh arah sikit. Banyak boleh. 5 macam tu. 5 sifat. Tu bukan huruf O, tu huruf 5. Kan? Jadi sifat yang tunggal ada berapa? 7. 7 tambah 5 12. 7 tambah 5 12. Ya 17. Ni kali 2. Sebab kalau tuan-tuan tengok sekali pintas, kata ada 17. Yang ni ada 7. Kan? Yang tunggal ada 7 sifat. Maknanya sifat yang 5 ni berlawanan ni dia ada 10. Kan? Dia ada lawan. Jadi 10 lah. 10 tambah 7 17. Kita faham yang tu dulu. Bagi clear yang tu dulu. Boleh tak? 5 sifat yang berlawanan, 7 sifat yang tunggal. Sifat yang mana sifat dia tak berlawanan. Tak ada lawan. Boleh? Baik. Kita bincang. Setiap huruf tuan-tuan tengok dalam muka surat 18 ni, setiap huruf sekurang-kurangnya mempunyai 5 sifat. Maknanya setiap huruf tu dia sekurang-kurangnya ada 5 sifat. Berlainan dengan makhraj. Maknanya kalau makhraj, satu huruf satu makhraj. Paling tinggi satu huruf 2 makhraj. Tu pun ada berapa huruf je kan? Ada 4 je kan huruf yang ada 2 makhraj kan. Tetapi kalau sifat huruf ni, dia kadang-kadang boleh juga dia jadi sifat tu jadi dia tebal, dia duduk dekat sini dia jadi nipis, ada duduk sini dia jadi tinggi. Huruf yang sama. Tengok perkataan dalam Al-Quran. Kadang-kadang dia duduk di kedudukan mana dia berbeza sifat. Contoh dia huruf Ra kan. Kalau sebelum dia baris atas, yang ni secara contoh ringkas kan, bagi kita faham. Ra sebelum dia baris atas kena tebal, tafkhim kan. Kalau Ra sebelum dia baris bawah kena nipis, kan. Qadir, khairin, bukan khairin ya, sebelum dia ya. Yang tu ada juga bincang ni. Yang tu ada sama ada tebal dan nipis. Kalau macam mudah cerita ni, kalau Ra tu sebelum dia baris atas, contohnya azaban nar ataupun alif. Azaban nar kena tebal, tak boleh baca azaban nar, tak boleh. Dia sifat dia tebal, tafkhim. Kalau dah sebelum dia ya ataupun baris bawah, wallahu ala kulli syai'in qadir, kena baca macam wallahu ala kulli syai'in qadir. Tak ada baca wallahu ala kulli syai'in qadir. Tak ada. Dia tak boleh tepat. Sebab Ra sebelum dia huruf ya ataupun baris bawah. Tak apa, kita akan bincang pelan-pelan. Itu sebagai contoh saja. Baik. Sekurang-kurangnya satu huruf tu, setiap huruf ada 5 sifat daripada bahagian sifat-sifat yang berlawanan. Kadang-kadang ditambah 1 atau 2 sifat daripada bahagian sifat-sifat yang tunggal. Maknanya dalam sifat yang berlawanan dia ada 4-5 dah sifat, kan? Lepas tu ditambah pula dalam sifat tunggal pula ada juga sifat dia. Tuan pening ni, macam mana ni ustaz ni? Satu sifat, dua sifat, tiga. Jangan bimbang. Kita sekarang ni ada berapa huruf dalam Quran? Katakanlah kita tolak alif, ada 28. Okey, ada 28. 28 ni bukan bahagi ni dah. Saya akan bagi kaedah dia macam mana. Saya akan bagi kaedah dia. Baik. Kalau tuan-tuan baca kan, ditambah 1 atau 2 sifat daripada bahagian sifat-sifat tunggal, maka menjadikan sesuatu huruf itu mempunyai 6 ataupun 7 sifat.
huruf yang mempunyai 7 sifat hanya terdapat pada huruf ra. Huruf ra ni huruf yang paling banyak sifat. Sebab dia ada 7 sifat. Satu ra ada 7 sifat. Macam mana boleh jadi macam tu? Nanti kita akan bincang.